Okey, saya ingat begini, saya akan rakam kelas ini, saya akan ajar, siapa respon tak respon saya nanti akan share dalam grup, tolong tengok balik rakaman ni, skema jawapan dan jawapan, Saya amat berharaplah kalau begini nanti kita tunggu-tunggu semua tak dapat. Jadi rakaman ni akan membantu anda yang berpanjangan, Okey, siapa yang nak jawab bila saya bagi ni, sila nyatakan diri, kita jawab. Kalau tidak, saya akan jawabkan. Berdasarkan kertas jawapan. Baik. Bila soalan itu diberikan bertajuk kepentingan penyata pendapatan kedai XYZ, kenyataan dan ini adalah penyata kewangan, bahagian soalan nombor 6B, maklumat berkaitan kewangan. Okey. Jadi dia ada 4 markah. So apa yang dia nak sebenarnya? Okey, bila penyata pendapatan ni kepentingan. Pertama ialah mengukur prestasi perniagaan. Jadi daripada penyata kewangan ni kita tahu, perniagaan dia bagus. Perniagaan dia bagus. Sebab beruntung, tak ada rugi. Kan, contohnya. Yang kedua ialah meningkatkan jumlah keuntungan. Maksud di sini, bila kita tengok begini, sebenarnya 8,000 untung bersih, belanja operasi. So, kalau kita nak untung lebih banyak, sebab kos jualan ni tak berubah. 9,000 tu tak berubah. Kalau jualan 20,000, 9,000. Kalau jualan 40,000, 18,000. Pasal barang, katakan tudung bawal tu memang harga dia tetap. Tapi yang boleh berubah ialah kos operasi. Mungkin bila kita jual bundle, pos lebih murah. Jadi kat sini kita boleh buat penilaian. Apa maksud penilaian? Ialah kita nak buat boleh meningkatkan jumlah keuntungan. Jadi jualan package dan sebagainya. Contohnya kalau kita jual pos kan. Pos paling ringan kalau JNT katakan pos RM7.5, 500 gram. 500 gram. Kalau tudung bawal kita 200 gram, tetap 700. Kalau jual satu helai, tetap RM7.5. Kalau kita jual 2 helai pos dekat orang, baru 400 gram, tetap RM7.5. Maka kita boleh buat keuntungan jualan, maka kita buat package. Beli satu, katakan jumlah harga satu tudung bawal tu RM60. Maknanya RM67.50 lah. Kalau beli dua, pos je tetap RM7.50. Jadi kita buat potongan. Contohnya beli satu RM60, beli dua RM100. Tapi kita dah dapat keuntungan margin yang lebih besar di situ. Katakan margin kita satu tudung tu kita jual RM60, kita beli RM30. So kita untung RM30, tolak RM7.5, kita untung RM22.50. Tapi oleh kerana kita jual beli dua RM100, RM100.50, tolak kita dah dapat RM42.50. Ini dengan satu pos. Jadi di sini kita boleh membuat penilaian bahawa sebenarnya boleh menambah keuntungan. Inilah dia yang kedua, meningkatkan jumlah keuntungan. Okey. Jadi 4 markah. Jadi kalau 4 markah 2, satu mengukur prestasi perniagaan. Jadi kita boleh meramal prestasi perniagaan di masa hadapan, merancang strategi untuk meningkatkan keberuntungan, mengetahui kedudukan kewangan dan menjadikan laporan kewangan. Itu adalah kepentingan penyata pendapatan yang pertama. Penyata kedua, meningkatkan jumlah keberuntungan, memastikan operasi berjalan lancar, mengurangkan kas pengeluaran dan memaksimumkan keberuntungan. Prinsip perniagaan ialah kita akan memaksimumkan keuntungan, meminimumkan kos dan memendekkan masa, mengurangkan liability pekerja dan hutang. Itu prinsip dia. Orang berniaga ni otak dia pertama dia nak untung banyak, kos kurang. Dia nak masa proses tu jadi pendek dan pekerja je kurang, tak tambah pekerja. Ini cara kita fikir.
baru kita boleh meningkatkan keberuntungan. Bila kita meningkatkan keberuntungan, kita akan boleh membuat kerja-kerja lain seperti nak bersedekah dan sebagainya. Sebab itu orang yang berniaga ni dia jarang jadi bos. Kalau jadi bos, dia perlu tambah satu orang bekerja untuk menggantikan kerja dia. Lebih baik dia kerja sekali, katakan dia pemilik restoran. Mungkin dia jadi cashier kan. Kalau dia jadi bos, orang lain jadi cashier je kena tambah gaji untuk bayar cashier. Jadi gitu Okey. Ini adalah jawapan yang pertama. So anda kena huraikan jawapan anda bila soalan ini bertanya, nyatakan pendapatan bagi tahun, jadi apakah pendapatan tersebut dapat membantu pihak pengurusan syarikat? Satu ialah untuk untuk tahu untuk memprestasi, yang kedua nak cek keberuntungan. Okey, itu soalan B. Jadi anda akan dapat 10 markah, 6 dan 4. So, dalam kepala kita sebenarnya kita dah ada dalam kepala kita. Kalau kita baca, sebenarnya perniagaan ni bukan susah nak lulus. Bukan susah nak senang. Ada kawan tu, masa saya ngajar tahun 2018 tu, dia belajar sendiri je. Dia dapat A, dan dia tahu dia baca, lepas tu dia yang penting kita kreatif. Kita menjawab tu. Okay, baiklah. Kita tengok satu soalan nombor 71 ini ada 30 markah. Kita jawab 2 soalan saja. 15. Okey. Gambar berikut merupakan dokumen rasmi yang diperoleh oleh syarikat Safon Jaya Trading. Terangkan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh syarikat Safon Jaya setelah mendapat dokumen rasmi di atas. Ini dokumen apa ini? Ini adalah sijil pendaftaran. Sijil pendaftaran SSM. So, kalau kita ingat dengan tempat dulu, setelah kita daftarkan syarikat kita, apa tanggungjawab kita? Ada 4 markah. Apakah tanggungjawab kita sebagai syarikat setelah dapat dokumen rasmi tersebut? 7-1. Ada siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Ezad Azhari. Apa dia? Saya tak tahu. Oh, tak tahu. Saya ada lah kiranya. Tak apa. Okey, saya jawabkan Saya nak mudahkan sebab rakam ni nanti saya akan berikan rakam kepada anda semua supaya anda tengok balik kaedah menjawab tu. Okey, tahniah. Jadi kita tengok soalan tu balik semula. Terangkan tanggungjawab. Okey, tanggungjawab syarikat Safoni Trading okey. Jawapan kita ialah kalau anda dapat soalan macam tu, sebenarnya itu trigger sebab apakah tanggungjawab kita setelah kita daftarkan di SSM? Pertama ialah memaparkan sijil pengakuan pendaftaran dan lesen perniagaan di tempat yang boleh dilihat. Maknanya kedai kita masuk saja, kalau kat receptionist belakang receptionist. Kalau kita kedai makan, kat belakang cashier kita. Kalau kita kedai tayar, biasanya orang letak di cashier lah, dekat atas dia tu kita nampak. Atau kalau kita masuk saja, kita nampak dah sijil itu dekat depan kedai. Itu tanggungjawab yang pertama, 4 markah. Kemudian tanggungjawab yang kedua, mempamerkan. Tadi dia ada satu lesen perniagaan, pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan. Apa itu lesen pendaftaran perniagaan? Lesen pendaftaran perniagaan adalah SSM, jadi Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Itu kita boleh meniaga. Tetapi kalau kita sewa bangunan, kita ada rumah kedai atau rumah kita kena dapat lesen perniagaan daripada PBT, Pejabat Tanah dan Daerah, ataupun Pejabat Daerah, macam sini MDKS, Majlis Daerah Kuala Selangor. Kita akan buat 2 sijil, bayar RM60 untuk setahun. Jadi kita dapat sijil daripada MDKS, Majlis Daerah Kuala Selangor. So kita ada 2 sijil, satu sijil SSN berdaftar dengan kementerian atau dengan negara, lagi satu sijil lesen perniagaan oleh Majlis Daerah atau PBT, pegawai berkuasa tempatan. Tengoklah, kalau di BKL lah, kalau Subang Jaya lah, kalau Kuala Selangor lah.
So, ada dua, kita kena paparkan. Yang kedua, mempamerkan papan tanda perniagaan yang mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Maksudnya lah, ni yang kat depan tu, signboard tu. Dah, kita tak boleh kosong di depan kedai tu. Jadi orang tak tahu niaga. Kata restoran Ar-Rahman, katakan. Kena tulis. Spesifikasi ni pertama ialah kena bahasa Melayu, kena dapat lesen dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertama sekali, sebelum awak pergi hantar papan tu ke majlis daerah, anda kena tuliskan ayat anda itu di dalam satu kertas, bukan kertas lah, maksud word, email kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam masa 24 jam, Dewan Bahasa dan Pustaka akan tegur. Kalau okey, dia kata okey. Kalau tak okey, dia tak luluskan. Lepas tu, dia akan bagi keputusan dia dan dia bagi sijil kelulusan. Dengan sijil kelulusan tu, kita pergi ke pejabat daerah, cakap Dewan Bahasa dan Pustaka telah pun membenarkan penggunaan perkataan ini. Kemudian pejabat daerah pun akan membenarkan kita, pejabat daerah dia bagi spesifikasi. Jadi kita pun dapat buat bagi lesen dan kita hantarlah ke syarikat orang yang buat papan iklan. Dia dah tahulah keluasan dan panjang mana, tulisan bentuk apa. Itu dipanggil mempamerkan papan tanda perniagaan. Yang ketiga, nama dan nombor pendaftaran tertera. Maknanya kalau kita ada resit, kalau resit kosong saya pun ada cop, dan mesti ada nama syarikat dan nombor pendaftaran dan SSMRT tadi tertera di setiap resit ke invoice atau nota arahan atau surat letterhead. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbarui lesen setiap tahun, iaitu 30 hari sebelum tamat. Dalam masa 30 hari. Kalau kita tamat 1 April, mana daripada 1 Mac sudah kena mula daftarkan semula lah. Jangan terlebih. Terlebih saja kita daftar 2 April, RM20 kita kena denda. Kemudian yang kelima, mendaftarkan perubahan maklumat pendaftaran dalam masa 30 hari dari tarikh perubahan. Okey, kalau tak lalih kita ada cawangan, kita buka satu cawangan baru, okey, atau ada tukar nama, ada tambah lagi seorang pelabur ada nama dalam tu. Setelah dia masuk, kita ada masa 30 hari untuk membuat pembaharuan. Pergi je laman SSM atau pergi SSM isi borang, bayar RM30, kemudian dia akan buat satu perubahan baru. Perubahan dalam sijil perniagaan dia, tarikh dia tetap sama. Dan yang terakhir ialah menamatkan pendaftaran dan 30 hari dari tarikh penamatan. Kalau terlalih perniagaan kita bankrupt, kita dah tak boleh buat apa-apa, tutup kedai, tarikh kita tutup kedai itu, kita diberi masa 30 hari untuk pergi ke SSM dan batalkan perniagaan tersebut. Kalau kita tak batalkan, SSM akan anggap kita masih berniaga dan Lembaga Hasil Dalam Negeri menganggap kita masih aktif. Nanti kita kejar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri bahawa kita tidak membayar cukai. Itu contoh. Itu adalah kalau ada soalan berkaitan tanggungjawab perlu dipatuhi. Ini gambar-gambar ni semua adalah satu gambar trik saja, tapi sebenarnya yang betul ialah tanggungjawab. Ada 4 soalan. Dari mana-mana saya jawab tadi adalah 4. Okey, 4 saja itu dah 4 markah. Yang kedua, soalan kedua, saya masuk ni. Budak songkok dah masuk dah. Okey, siapa dia nak jawab untuk soalan nombor 2? 72, maklumat yang berikut menunjukkan perbualan antara Cik Kamal, pengurus pemasaran syarikat JHK Berhad dengan Cik Ismail saat seorang juru-jualnya. Cik Kamal, Encik Ismail, saya dapati prestasi jualan anda semakin menurun 6 bulan kebelakang ini. Semua juru-jual lain telah menunjukkan prestasi jualan yang meningkat pada tempoh sama. Jika prestasi demikian, komisen yang anda dan akan terima menurun dan syarikat mungkin terpaksa memberikan anda. Bolehkah anda boleh tahu mengapa prestasi anda merosot? Maknanya lain ialah Encik Mail ni jualannya merosot, tapi kawan-kawan dia lain meningkat. Kemudian Cik Ismail jawab, maaf Cik Kamal, ramai peniaga di kawasan saya sudah menutup perniagaan dan berpindah ke lain. Hal ini menyebabkan kerana kawasan ini kerap dilanda banjir dan mereka menghadapi kerugian. Itu jawapan dia lah.
di kedai KFC dan sebagainya. Encik Kamal kata kalau begitu minggu depan saya akan menetapkan satu kawasan baru yang masih belum kita liputi. Saya dengar ada banyak kedai di kawasan baru ini, lagipun bilangan penduduk semakin ramai. Encik Ismail, terima kasih. Encik Kamal, saya pasti akan dapat meningkatkan jualan di kawasan baru tersebut dalam masa 2-3 bulan sahaja. Huraian dua aspek pengelolaan sumber manusia berdasarkan situasi di asas. Ini tingkatan 5, sumber manusia. Okey. Jadi soalan dia 6 markah, aspek pengelolaan sumber manusia. Okey. Ada siapa nak jawab? Saya jawab lagi? Okey, tak apa. Tak apa. Okey, kita akan tengok jawapan tersebut. Aspek pengelolaan sumber manusia. Okey. Kita tengok kalau anda dapat soalan macam ni, maka jawapannya ialah 2 aspek. Pasal dia 6. Sorry. Dia ada 6 markah pada huraian. Huraian di situ. Iaitu pertama, penempatan pekerja dan fasilitis. Kita ada pembangunan sumber manusia dan pengurusan sumber manusia, iaitu bahagian dia kata, kita kan kalau ada pekerja-pekerja yang macam terlebih, kita pindahkan tempat lain, atau kepakaran dia dah berubah, kita hantar di tempat yang lebih dia pakar supaya dia lebih maju di tempat yang dia expert. Yang pertama ialah penempatan pekerja dan fasilitis. Tadi itulah, dipindahkan tempat niaga dia ke tempat yang baru. Itu pengelolaan. Kalau dia tengok je, kalau kerja biarkan, kesian orang tu, dia makin merosot-merosot, syarikat rugi dan orang tu hilang pekerjaan. Yang seterusnya ialah huraian bagi penempatan pekerja ialah penempatan pekerja mengikut aspek kemahiran, kebolehminatan kerja dan pengalaman kerja serta keperluan perniagaan. Kalau dari sudut penempatan fasilitis pula ialah fasiliti yang sesuai untuk membantu meningkatkan kecakapan dan prestasi pekerja. Itu fakta yang pertama, iaitu untuk menetapkan pekerja dan fasilitis. Contohnya, kenapa di masjid hari Jumaat orang banyak jual food truck? Sebab dia tahu orang ramai ke masjid. Dia boleh je meniaga kat luar kan, tapi orang tak ramai sebab masa tu orang pergi masjid. Ini dipanggil penempatan pekerja dan fasilitis. Diarahkan, okey, hari Jumaat je meniaga kat masjid sebab semua orang pergi masjid. Yang ini adalah arahan daripada pengurusan sumber manusia. Itu dipanggil pengelolaan syarikat. Itu menetapkan pekerja dan fasilitis. Okey, itu dapat 2 markah. Dan huraiannya lah tadi, apa itu penempatan pekerja dan fasilitis. Yang seterusnya pula ialah fakta seterusnya. Encik Kamal menetapkan kawasan baru dan membantu perniagaan Encik Ismail lah. Jadi apabila kita tengok jawapan itu, untuk kes di atas, kena buat huraian kesimpulannya. Tadi dah nyatakan tanggungjawab pertama ialah menetapkan pekerja dan fasilitis, dan huraian terhadap penempatan pekerja dan fasilitis. Maka untuk kes di atas, untuk kes atas yang dalam kes ni ialah Encik Kamal telah menetapkan kawasan baru dan membantu meningkatkan jualan Encik Ismail. Total untuk kedua-dua semua ini ialah 3 markah. Okey, 3 markah. Kemudian fakta yang kedua pula ialah penghargaan dan hukuman. Ini juga ialah kerja HR, berhenti orang, bagi penghargaan dan sebagainya. Itu pekerja yang berprestasi tinggi harus diberi penghargaan. Pekerja yang berprestasi rendah dan masalah akan dikenakan hukuman. Jadi kemudian jurujual menunjukkan prestasi yang baik akan mendapat komisen yang tinggi yang dan dikekalkan. Sebaliknya, komisen jualan yang berkurangan aku depan dengan kementerian pekerja. Tengok dalam aspek di atas. Tengok dalam aspek di atas. Di aspek di atas ialah penghargaan hukuman, dan kemudian Encik Kamal telah memberikan kenyataan pada Ismail tadi ialah kalau dia kena berhenti, kan dia macam beri amaran dan macam ni, dan dia menghargai mereka yang
jualan meningkat. Itu kerja dia lah. Dan fakta ketiga tambahan, ini dah 3 markah tadi. Kalau kita terlupa, mungkin kita boleh pergi yang salah satu, menyelesaikan masalah. Ini 3 lah. Iaitu berhubung keharmonian antara majikan dan pekerja dapat diwujudkan dalam satu kerja yang sejahtera. Pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Encik Kamal sebagai pengurus pemasaran berbincang berkaitan kepada jualan pada Encik Ismail. Dia mengambil keputusan bagi menyelesaikan masalah. Dia tak ada pecat, dia bincang dulu. Dia bincang dulu baru dia boleh menyelesaikan masalah. Okey, itu adalah jawapan bagi soalan 2 aspek pengelolaan syarikat. Oleh kerana dia 6 markah, silibusnya jadi 3. Dia bagi 3 fakta. Sebenarnya anda perlu pilih 2 dengan huraian dan kesimpulan. So, dapat 3. So, total ialah 6 markah. Kalau anda jawab semua 3 ni pun, markah tetap 6 juga. Jadi, perlu jawab 2 saja dengan huraian dan kesimpulan. Maka dia akan dapat 3 markah, 6 markah. Itu untuk soalan nombor 72. Sekarang ni kita pergi soalan nombor 73. Okey, 73. 73 5 markah. Apakah faktor dalaman yang dimainkan oleh Encik Kamal dalam menyumbang kepada membantu persekitaran pekerjaan? Jadi faktor dalaman, faktor luaran. Encik Kamal ni dia pegawai pemasaran. Apakah faktor dalaman? Faktor dalaman, kalau kita tengok di sini ialah, faktor dalaman ialah, okey, kita tengok di sini. Okey. Faktor dalaman yang dimainkan oleh Encik Kamal menyumbang kepada perubahan dan persekitaran. Iaitu 1, gaya pengurusan. Ini faktor dalaman lah. Gaya pengurusan demokratik. Dia berbincang, dia memberikan cadangan, dia bukan autokratik. Mana berhenti dah tak payah bincang-bincang. Dia autokratik, tapi ini ialah demokratik. Ini faktor dalaman yang dimainkan oleh Encik dalam menyumbang oleh perubahan persekitaran perniagaan. Itu 1, gaya pengurusan. 2, sumber manusia. 3, pemasaran. Ini faktor dalaman. Pengurusan demokratik, tindakan majikan mengamalkan toleransi dan menjalin hubungan yang baik dengan bekerja pada semua aspek. Dapat mempengaruhi pekerja untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Dia bagi bincang. Dalam konteks sumber manusia pula, fakta yang kedua, memberi faktor kepada pengeluaran tenaga pekerja semasa. Mengurus pembagian kerja dan menambah baik pekerja yang tidak ada. Maksud di sini ialah dia jumpa, dia kenapa, dia bincang dia kenapa merosot, orang tu bagi alasan. Kemudian okey, kalau gitu kita ubah, kita pindahkan. Jadi kan itu dapat, kalau dia tak bincang, tak beritahu kenapa dia jadi lemah, masih merosot, pecat dia, kesian orang tu sebab tak bincang. Yang ketiga ialah pemasaran. Lepas tu dia okey, tak apa, dia pindah tempat yang lebih banyak orang, supaya orang berniaga. Dia tak seksa lah ejen ni tu, di mana dia pindahkan tempat yang ramai orang. Kalau tempat ni dah mula kurang orang, itu merupakan satu aktiviti sebuah perniagaan yang dibentuk dan dirancang merasakan strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran barang dan perkhidmatan. Itulah pemasaran. Dapat 5 markah. Okey, ini adalah faktor dalaman lah. Faktor luaran pengurusan manusia dan pemasaran. Ini faktor dalaman. Kalau faktor luaran ni macam polisi kerajaan, undang-undang, itu faktor luaran. Kita boleh buat apa-apa. Kita tak boleh uruskan dia sebab dia berkaitan dengan orang luar. Faktor cuaca, banjir, itu faktor politik, itu tak boleh buat apa sebab itu faktor luaran daripada syarikat kita. Okey, kita masuk, jadilah 15 markah. Okey. Kemudian kita pergi seterusnya ialah soalan nombor 8. Soalan nombor 8, markah berikut berkaitan dengan Encik Hazim. Encik Hazim menyedari potensi yang cukup besar dalam industri menjual basikal. Pada masa kini, beliau berhasrat membuka sebuah perniagaan jualan komponen basikal dan basikal yang lengkap di Bandar Batu Pahat.
Pada peringkat awal perancangan, beliau mendapatkan maklumat dan membuat tinjauan pasaran berkaitan perniagaan basikal daripada kedai menjual basikal sedia ada, pembekal dan pengeluar basikal serta agensi keuangan bagi tujuan mendapatkan sumber pembiayaan. Okey, ini maklumat. Baik. Berdasarkan sesuai berikut, senaraikan prosedur yang perlu dipatuhi oleh Encik Azim untuk mendaftarkan perniagaan beliau. Kita kata 4. Macam mana prosedur untuk mendaftarkan perniagaan beliau? Kita tengok, wish, ini orang musim orang naik basikal sekarang ni. Pada mana orang naik basikal kan? Dia kena jual basikal atau jual komponen basikal. So dia dah ada dalam kepala, dia ada idea, so dia kena daftarkan syarikat dia. Macam mana cara dia nak daftarkan syarikat? Syarikat tempat. Okay. Cara nak daftarkan syarikat ialah, tengok prosedur pertama, program mana yang saya dah ulang balik lah. Iaitu pertama, mendapatkan kelulusan nama perniagaan. Pergi ke laman web, kalau sekarang ni kita tak boleh pergi pejabat SSM, pergi laman web, kita daftarkan nama syarikat kita. Pergi SSM tu, EBIS tu, kemudian bila kita tulis nama syarikat tu, kalau syarikat tu telah digunakan orang lain, dia tak akan luluskan. Kita kena guna nama syarikat yang tidak pernah diguna satu Malaysia ni lah. Kalau kita pergi pejabat SSM, jadi bilik khas sebelum kaunter tu, ada komputer, ada kena type nama syarikat anda. Kalau syarikat tu tak digunakan lagi, anda terus saja book dan tulis dekat borang tersebut. Dan dah siap tulis borang tersebut, anda pun isilah borang tersebut. Lepas anda dah isi borang tersebut, dah okey, ambil nombor beratur. Nombor kena panggil, dia semak lagi borang tersebut. Kalau okey, dia kata boleh masuk dalam. Kita pun masuk dalam dengan membawa nombor tadi, dikepilkan di atas borang tersebut, letakkan di bakul di kaunter yang paling hujung, dan kita pergilah tunggu duduk lebih kurang dalam masa sejam. Kita akan dipanggil oleh pegawai. Pegawai itu pun tap, lepas tu kata okey lulus, dia pun kita kena bayar RM70. Kalau syarikat tu nama kita sendiri, RM60. Kalau syarikat tu adalah syarikat bukan nama kita, yang tak ada kena nama kita, RM70 setahun. Kita bayar RM70. Kemudian kita duduk balik. Nanti kaunter yang nombor 1 akan kali nama kita dipanggil dengan nama syarikat kita, kita ambillah sijil pendaftaran syarikat dan resit. Selesailah pendaftaran pada hari tersebut, jangka masa 2 jam. Pendaftaran syarikat kita. Itulah cara kita mendaftarkan syarikat. Kalau kita online, tak macam tu lah. Kalau online, laman web dah lulus tadi, kemudian kita send saja, kita bayar online, nanti dia terus email kat kita borang, dah siap, dah tak ada masalah. Sijil pendaftaran, lagi cepat lah. Itu adalah bagaimana mendaftarkan. Kalau kita tengok dalam teknik menjawab ini, ialah pertama ialah mendapatkan kelulusan nama perniagaan, seterusnya mengisi borang pendaftaran perniagaan borang A, mengumpulkan borang permohonan pada pendaftaran perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kemudian nama kena panggil, membuat bayaran pendaftaran, RM30 dia menggunakan nama sendiri, sekadar mungkin dah kurang sekarang ni. Kalau RM60 jika menggunakan nama trend. Mendapatkan borang D, sijil pengakuan perniagaan. Maka selesailah perniagaan kita didaftarkan. Maknanya kita sudah ada syarikat dan boleh berniaga. Sijil lesen perniagaan belum lagi. Ini pendaftaran perniagaan. Lesen dengan PBT atau pemerintah daerah, kalau kita buat kedai lah, ada physical office. Kalau office kita kat laptop je tak payah guna alamat rumah. Okey, itu 8.12. 8.12 terangkan kepentingan interaksi yang telah diwujudkan oleh Azim terhadap organisasi luar semasa membuat perancangan perniagaan beliau. Dia nampak nak modal, nak bank dan sebagainya. 4 markah. So bagaimana jawapannya? Jawapannya ialah pertama sekali, kepentingan interaksi, maknanya penting dia berniaga tak boleh seorang-seorang. Mana nak cek duit, Encik Hazim ni pun nak berniaga. Modal seorang-seorang 10, 15 ribu, 30 ribu. Bahasa mudah paling kecil ialah 30 ribu. Kat masa saya buat trading dengan KFC dulu, dengan Bistari yang entrepreneur Jacob, kita buat pertandingan catur Bistari, peringkat rendah, menengah dan universiti. Kita anjurkan dan kita latih berniaga. Memang dalam catur Bistari untuk mulakan perniagaan minimum kena ada RM30,000.
ada RM30,000 tunai, baru boleh mulakan perniagaan. Kecil-kecilan lah. Bawah RM30,000 jangan. Itu dalam satu besari lah. Jadi kalau kita tak apalah. Seperti kan masa zaman tu tak ada online lagi. Kan ada online. Okey. Mewujudkan jaringan, pertama sekali ialah mewujudkan jaringan perniagaan. So, kalau nak berniaga, nak berjaya, dia kena cari kawan-kawan, pergi ke pekan, kedai-kedai basikal lah semua, macam mana dia ambil, kat mana dia ambil supplier, atau kita link dengan dia dulu. Kemudian kita tengok macam mana dia berniaga, macam mana dia buat iklan. Mewujudkan perniagaan, mewujudkan sistem operasi perniagaan, membantu mewujudkan jaringan. Kalau kita ada jaringan, kawan-kawan yang lain, kalau berlaku masalah dengan kita, mereka boleh tolong kita. Itu membantu perniagaan. Yang kedua, menaikkan potensi kelangsungan. Jadi kita akan ada kawan-kawan, konsortium yang ada, jadi boleh bantu. Macam contohnya kedai handset. Nak buka kedai handset ni bukan murah dan bukan senang. Tapi tak kenapa satu daerah tu orang kedai handset banyak kan. Sebenarnya konsortium, orang-orang yang berniaga ni, dia satu buat benda atau pakan, kata orang Cina. Dia buat konsortium. Sama diam-diam, katakan dia ada 10 orang. Dia seorang keluar RM20,000. Jadi kita ada RM200,000. Baru dia boleh beli bundle handset tu semua, setup kedai tu semua. Mungkin ni Oppo, ini Maxis ini, tapi sebenarnya dia buat konsortium. Satu kontainer datang, dia bagi. Jadi kalau dia seorang dia perlu RM200,000, tapi kalau dia 10 orang dia keluar RM20,000 seorang aja. Lepas tu dia boleh buka kedai perniagaan handset contohnya. Macam kita ni kadang-kadang tak suka bergampang dengan orang, dia niaga seorang-seorang. Itu kita tak ada modal. Jadi kita kena ada dipanggil konsortium. Jadi macam si Hazim ni lah. So dia kena berkawan dengan semua peniaga mereka di kawasan dia. Yang kedua, mengukuhkan hubungan baik. Jangan bergaduh dengan kedai-kedai basikal lain. Jangan pergi santau, jangan pergi dengki. Dia tidak akan menguntungkan kita. Tapi mengukuhkan hubungan baik. Kita buat kedai, kena berkawan dengan dia. Tadi jaringan. Jaringan ni tahu nak dapat supplier kat mana. Hubungan baik iaitu membantu mencapai matlamat perniagaan. Supaya kita aman makmur bantu orang. Dan kalau ada orang pergi kedai dia, kawan kita sana, dan dia tak ada barang, dia akan cakap, pergi kedai Hazim sana, dia pun ada barang. Kalau kita ada orang pergi kedai kita pasti barang kita tak ada, kita pergi kedai Musuh Sami sana, sebab dia ada barang. Jadi kita saling ada hubungan baik. Kalau kita gaduh, tak adalah, saya seorang je kedai kat sini, habislah kita. Semua orang tak tahu yang kita ada kedai kita sebab orang lain tak beritahu. Itu cabaran. Kemudian yang ketiga ialah menjalin kerjasama strategik. Meningkatkan peluang kerjasama dengan orang luar untuk menjadikan hubungan yang strategik. Dan boleh kerana kita kedai basikal, kita pergilah bank, pergilah cari sekolah, buat pertandingan, kita sponsor, banner dia, banting dia, supaya orang-orang tu, ada satu kedai lah dekat sini. Ini kita buat kerjasama strategik. Fakta yang keempat, menambahkan sumber pembiayaan. Iaitu kalau kita pergi ke bank, kita membuat sumber pembiayaan, mendapat potensi sumber perniagaan, kita membantu sumber perniagaan, membantu membekalkan bahan mentah dan kepakaran. So, kita membesarkan perniagaan kita. Bukan saya jual basikal, lepas tu kita supplier basikal, kita supplier sprocket, supplier rantai basikal, rem dia yang cantik dan sebagainya. Jadi supplier pula. Tapi kita kena modal besar. So, markah 4. Markah 4. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan nombor 3. 8.3. Huraikan. Jauh sangat. Huraikan kaitan interaksi yang wujud antara perniagaan Hazim dengan pembekal dan pengeluar basikal dalam bahagian fungsian lain. Bahagian fungsian kewangan dan fungsian khidmat pelanggan. 5 markah. Itu sebagai fungsian, tingkatan 4. Okey. Okey, jawapannya ialah, kalau dalam fungsian ni ialah, berkaitannya ini. Ini kita tengok jawapannya. Berkaitan interaksi yang boleh wujud antara perniagaan Encik Hazim dengan pembekal dan pengeluar basikal dalam bahagian fungsian jualan. Bahagian fungsian kewangan dan bahagian fungsian perkhidmatan.
khidmat pelanggan. So ada 3, fungsian jualan, fungsian kewangan dan fungsian khidmat perniagaan. Okey, pelanggan. Pertama ialah fungsian pembekal jualan, iaitu pertama, Encik Hazim menjalankan urusan bersama jadinya bagi menambah dan mengukuhkan pemasaran jualan. Jadi yang kedua, menghubungi pembekal dan mengeluarkan basikal bagi melakukan pemasaran dalam pemasaran yang lebih besar. Pertama ialah fungsi jualan. Untuk berniaga, Cik Azim ni dia menjalankan urusan bersama. Maksudnya semua pengusaha-pengusaha basikal di kawasan dia kenal dan sama-sama dapat maju. Dan dia, Hazim, boleh menghubungi pembekal dan pengguna basikal bagi maknanya dia dapat kenal dengan pembekal-pembekal baru dan model-model baru basikal supaya perniagaan dia update dan membesarkan pasaran. Itu fungsi jualan. Okey. Untuk fungsi keuangan pula, Encik Hazim punya iaitu menjalankan urusan bagi memastikan setiap transaksi bayaran dibuat mengikut perjanjian yang dibuat. Oleh kerana dia dah deal dengan orang luar, maka dia kena buat perjanjian tentang keuangan supaya tak ada hutang. Sebab orang nak confident dengan syarikat kita tak ada hutang. Okey. Dan menghubungi pembekal bagi memastikan setiap bayaran diterima tanpa masalah. Dalam konteks keuangan, pertama sekali dia mampu bayar, dia ada modal, dan bila orang tu hantar barang, kita bayar. Baru orang kaya yakin dengan kita. Ini kalau hutang tak bayar-bayar, maknanya barang sampai saja kita bayar pada pembekal. Basikal sampai di kedai kita, kita bayar pada pembekal. Kalau kita tangguh-tangguh, pembekal tak suka deal dengan kita. Nanti keuangan kita tak kukuh. Dan kalau kita tangguh-tangguh, kita ingat kita ada duit, padahal duit itu duit orang, cuma kita lambat bayar tu. Nanti kita salah guna dan kita ada kemungkinan tersalah membuat congakan dan ini membahayakan syarikat keuangan kita. Yang ketiga ialah bahagian fungsi khidmat pelanggan. Membantu perniagaan Encik Hazim bagi teknik pengurusan berskala kecil. Okey, macam khidmat pelanggan pula, kita kena belajar benda-benda yang berkaitan pengurusan pelanggan berskala kecil. Ya, menguruskan pelanggan bukan senang dengan resetnya, macam mana online ke tak offline ke, orang datang, nak beli bila sampai, model macam mana, maklumat jualan tu supaya orang sampai saja dia tahu, dia puas hati apa yang dia nak beli, tengok dia boleh pegang, dia boleh rasa basikal tu ada. Kemudian baru dia bahagian ini dia dapat mempelajari kaedah pengurusan pelanggan dengan baik dari pembekal dan pengguna basikal. Jadi akhirnya orang sukalah berniaga. Orang berniaga dengan emosi. Basikal semua sama, tapi kedai Azim ini lembut, lemah lembut, boleh bahasa, pegawainya pun kemas, pakaian cantik, tak selebet je kan. Jadi orang suka. Walaupun semua ada 5 kedai basikal kualiti sama, tapi Hazim punya orangnya mesra, penyayang. Maka orang akan datang itu dipanggil khidmat pelanggan 5 markah. Okey, dan soalan terakhir kita, soalan ke-9 hari ini. Nanti sebab kita dah nak pukul 10.30, saya takut nanti ada yang tak ni. Oh tak apa, sebab kita rakaman, saya tak kisah. Saya akan teruskan sampai pukul 10. Kemudian rakaman anda boleh lihat semula. Okey, tak apa. Yang ke-9. Maklumat berikut berkaitan dengan Cik Dola. Cik Dola mengusahakan sebuah dusun durian seluas 5 hektar. Cik Dola menyasarkan kepada pasar tempatan di sekitar negeri Pantai Barat, Pantai Timur dan Selatan. Pelbagai maklum bala diterima daripada pelanggan yang mengesyorkan di beliau pelbagai produk hasil durian yang tahan lama dan boleh diekspor di luar negara. Memandangkan permintaan yang sangat menggalakkan bagi hasil durian beliau bercadang membeli tanah seluas 5 hektar untuk diusahakan menanam pokok durian. Dia memerlukan modal tambahan sebanyak 25,000. Beliau ingin memohon pinjaman isi keuangan sesuai. Baik. Soalan pertama. Uraikan prosedur yang perlu dipatuhi oleh Encik Dola untuk mendapatkan pembiayaan. Ini prosedur pembiayaan tingkat 5. Yang keempat, langkah dilaksanakan oleh Encik Dola dalam sekiranya ingin membangunkan produk baru. Yang 5 juga, ini pembangunan. Dan yang seterusnya, B, berdasarkan rekod perniagaan juriah putu bambu. Kita apa itu kesediaan.
kita pergi soalan ni dulu. 91 dan 92 dan 9B sekejap lagi. Yang berkenaan ini. Kita tengok jawapan dia ialah bagaimana kita nak jawab soalan tersebut. Prosedur yang perlu dilalui oleh encik Dollah untuk mendapatkan pembayaran perniagaan pertama menyediakan rancangan perniagaan. Setiap kali serisi sediakan rancangan perniagaan. Yang kedua, dapat khidmat nasihat. Bawa rancangan perniagaan pergi bank, SME Bank. SMB Bank kata, okey, masuk dalam bilik konsultansi. Maka dia akan dapat khidmat nasihat. Dia nasihatkanlah macam mana nak buat apa semua. Apa yang kita buat, apa semua dah habis. Kemudian kita tentukan jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan, dokumen yang diperlukan. Semua itu akan disediakan. Jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan, dokumen yang diperlukan. Kemudian menyediakan dokumen yang lengkap. Dokumen lengkap semua, fotostat apa, IC, syarikat, SSM apa, semua dah habis, semua dah lengkap. Satu dah siap semua menghantar permohonan kepada pihak Institut Kewangan untuk diproses. Dah siap kepilkan, mesti borang apa semua, hantar ke laporan kewangan apa semua tu kan. Hantar ke bank. Kemudian bank akan beri surat lulus ke atau tak lulus. Biasanya lulus lah sebab dia dah ikut khidmat nasihat. Kalau dia tak ikut khidmat nasihat, biasa tak lulus lah. Tapi biasanya lulus lah sebab dia dapat khidmat nasihat. Memperoleh surat kelulusan pembiayaan dari bank dan dia dapat surat kelulusan, kita kena datang bank. Kena tanda tangan kontrak perjanjian dengan bank. Dan barulah dapat duit tersebut. Okey, 9A2. 9A2 langkah laksana Encik Dollah membangun produk. Okey, kerana menjana idea. Dia tengok tentang buat durian dia kan. Tambah sebab dia nak buat import. Satu ialah kena mesti ada idea. Macam-macam idea tak ada masalah. Bagilah idea sebanyak kali pun untuk membangun produk baru. Yang mengarut pun tak apa, idea-idea baru. Jadi penjanaan idea. Proses memulai kumpulan semasa berdasarkan dua sumber itu, keluaran dan dalaman. Fikir idea dalam macam mana. Ini semua adalah penjanaan idea. Lepas tu, step yang kedua, saringan idea. Idea mana yang mengarut, idea mana yang realistik. Pisahkan. Yang mengarut keluarkan, yang realistik kita tekan. Proses mengkaji idea produk dan membangunkan produk dan menguji konsep, buat prototype. Okey, kita cuba. Dan kita membuat pengujian. Bagus tak bagus? Sesuai tak sesuai? Katakan buat keripik durian. Dan habis tu nak buat keripik durian kan. Asal durian tak boleh ni, dapat busuk jadi buat keripik durian. Buat lempuk, buat dodol apa semua. Bangunkan produk, dan cuba jual. Membawa idea potensi. Proses pengujian. Orang nak beli tak? Pergi kat sekolah, atau kat kantin sekolah, atau kat kantor dekat R&R apa semua. Ada tak jualan? Dia boleh jalan tak benda ni? Pergi 2-3 tempat dulu. Kalau okey je, barulah kita yang keempat membangunkan strategi pemasaran. Untuk kat mana kawasan? Menerangkan sasaran pasaran posisi produk dan rancang jualan, share syarikat dan matlamat keuntungan. Kalau kita nampak peluang yang baru, kita boleh buka share dan sebagainya, cari pelabur lagi, hantar di semua smart patron, kedai-kedai Petronas, kedai Petron, kedai-kedai apa Shell, kemudian di Speedmart, di R&R, kita punya dodol durian tadilah betul-betul. Jadi untuk itu. Dan kemudian yang kelima ialah menganalisis perniagaan. Kaji semula punya kos jualan dan unjuran kebutuhan. Kita buat unjuran dengan kos. Untungnya besar ke tidak? Takut rugi. Kita tengok, bila kita tengok, kita besarkan pasaran kita, kos dia akan meningkat. So jualan tu macam mana? Dapat untung, boleh cover tak cover? Kalau tak boleh cover, kita kenaikkan harga dan sebagainya. Kemudian pembangunan produk. Kemudian kita tengok, okey, nampak dah berjaya, kita kena pembangun produk. Jangan mana bungkus cantik, apa nak bekas cantik, orang nampak kelihatan kan. Proses mereka buat produk berbentuk satu produk prototype. Ada buat masukkan dalam plastik dia yang bagus, cantik kan. Macam cikedis apa semua tu kan. Dan lagi bungkusan-bungkusan yang menarik lah. Orang beli ni sebab emosi. Bukannya sedap tak sedap pun. Okay, lepas tu boleh tahu sedap tak sedap. Kemudian ujian pemasaran. Pasar, boleh tak prototype ni dengan benda baru ni.
Okey. Kemudian baru kita buat komersial ataupun kita komersial kan masuk iklan, masuk TV, kita sponsor Gegar Berganza ke macam fresh, susu fresh tu kan. Jadi itu dia bagaimana dia membuat komersial lah untuk dia menggandakan lagi perniagaan dia. Okey, selesai jawapan untuk nombor 92. Kemudian kita pergi ke 9B. 9B ialah tentang maklumat berikut. Sebenarnya maklumat ialah terangkan faktor mengenai perniagaan juriah putu bambu yang mengubah misi dan visi objektif mereka. So, kita cerita tentang misi, visi dan objektif syarikat. 5 markah sahaja. Tingkatan 4. Pandemik COVID-19 memberi kesan ketara kepada perniagaan juriah putu bambu dengan pengurangan bilangan pelanggan yang mengundi gerai jualannya. Pelaksanaan perintah PKP dan perintah PKPP banyak memencatkan perniagaannya. Akibatnya gaji pekerja terpaksa dipotong dan bilangan pekerja dikecilkan bilangan. Keberhentian kerja sebab bilangan kecil boleh diberhentikan kerja kerana tidak mampu lagi menanggung kos operasi yang tinggi. Konsep perniagaan asal juriah membuatlah konsep layan diri yang pelanggan pun datang ke gerai dan mengambil sini makanan yang siap dibungkus. Seterusnya membuat pembayaran di kaunter. Seorang pekerja mencadangkan aplikasi mudah alih atau kemudahan teknologi dan pengantaran ke rumah untuk meningkatkan jualan. Ini perubahan. So, apakah yang mempengaruhi perniagaan? Perniagaan dia dipengaruhi semua. Ini realistik je soalan. So, pertama ialah sumber manusia. Mengubah misi-misi perniagaan sumber manusia. Pekerja menyumbang tenaga berdasarkan pengetahuan, kemahiran, pengalaman. Pekerja menjalankan tukar mengikut perintah pengurusan, menjadikan pekerja berkhidmat mengantar ke rumah. So, setelah dia tukar suasana kepada online dan mereka bekerja secara penghantaran ni, dia perlukan orang-orang yang pandai mandu lah. Kalau dulu mungkin tak ada mandu, sekarang ni perusahaan manusia mesti yang tahu ada kemahiran mandu, pengalaman dalam dunia tersebut dan banyak penghantar-penghantar dan pelayan-pelayan dah tak ada dah. Dia mewujudkan pekerja berkhidmat penghantaran. Itu markah lagi. Kemudian yang kedua, ekonomi. Yang mempengaruhinya ialah ekonomi lah. Sekarang dia kena ubah. Oleh kerana dah kepada ekonomi digital, kepada e-dagang dan dipengaruhi oleh sekitaran ekonomi, dasar kewangan negara dan fiskal negara. Mereka pasal pertumbuhan kemerosotan kemasyarakat yang melambung. So, oleh kerana ekonomi dah merosot, sekarang dia terpaksa menjual juga dengan keperluan orang dengan harga yang paling sesuai dan dia mengikut keperluan orang ramai. Ini amat berpengaruh lah macam suasana pada hari ini. Dan yang seterusnya adalah teknologi. Teknologi. Kaedah dan tata cara dan perniagaan teknologi. Ini sekarang online lah. Kita tahu kena tahu undang-undang online dan sebagainya. Yang kedua, undang-undang. Perniagaan mesti menekan undang-undang dalam sebuah negara. So, nampak gayanya di Malaysia tak ada masalah online. Jadi, boleh berniaga. Maka, oleh kerana kelima, empat-empat faktor ini, maka berubahlah misi dan visi putu bambu juriah. Kerana pandemik. Undang-undang tak ada halangan. Ada WhatsApp, boleh ada undang-undang. Ekonomi tengah mudum, kita kena lakukan juga. Kalau tidak teruk. Dan kita kena bantu ekonomi negara tetap berjalan. Dan yang kedua, sumber tenaga berubah. Kena cari orang pandai memandu, kena pandai orang yang boleh guna waste, nak cari. Ini contohlah. Baik, sebelum saya tamatkan, kita selesaikan soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ini 20 markah. Walaupun kalau ada masa kita jawab, kalau tak ada masa, kalau ikut strategi SPM, soalan nombor 10 ni tak payah jawab tak apa, sebab markah dia tak banyak. Markah dia tak banyak, tapi kita bolehlah jawab. Markahnya ada 20 markah saja. Yang lain tu 80 markah. Ini adalah 80 markah. Iaitu 50 dengan 30. Ini 20 markah. So, kalau anda dapat tumpukan bagian A dan B, tak apa. Sini saya tolong jawab je lah. Kalau anda rasa ada satu keperluan lah. Tapi kalau dalam ilmu nak kredit dalam perniagaan, sini tak payah jawab tak apa. Tumpukan pada A dan B saja. Supaya orang dapat markah maksimum kat situ. Okey. Syarikat Perabot Zali dan rakan telah ditumbuhkan pada 1 Mac 2015 oleh Haji Razali bersama dua rakan karibnya, Encik Saleh dan Encik Azman.
Haji Razali mempunyai pengalaman 15 tahun sebagai pengurus penyelidik dan pembangun R&D di sebuah syarikat perabot. Sementara Encik Saleh pernah bekerja di sebuah eksekutif keuangan di sebuah bank. Mereka telah bertekad bekerja dan memulakan perniagaan perabot. Modal permulaan perniagaan dilaburkan sebanyak 300,000 dengan pembagian share pada 50, 30 dan 20. Masa ada 3 orang Okay. Saleh, Azman dan Razali. So 30, 50, 20, 30. Mereka tambah pinjaman modal permulaan sebanyak 22,000 daripada CIMB Berhad. Haji Aziz ternasihat sebagai CEO syarikat dan menguruskan pentadbiran keseluruhan syarikat. Manakala Encik Saleh bertanggungjawab bagi pengurusan kewangan dan pemasaran. Encik Saleh dibantu oleh 2 pekerja iaitu penyelidik kewangan dan penyelidik pemasaran. Maka Encik Azman bertanggungjawab sebagai pengurus operasi dan pentadbiran. Dan dibantu oleh 2 penyelia di bawah jabatannya. Syarikat bekerja dan rakan-rakan tabloksi di kawasan Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Antara produk keluarkan ada set perabot pejabat, perabot kediaman. Syarikat mempunyai 60 pekerja tetap dan jualan tahunan ialah 8 juta setahun. Namun sejak 2 tahun kebelakang ini keuntungan fiskal merosot, bertambah teruk lagi kemerosotan ini apabila COVID-19 telah melanda dunia. Syarikat mula mencatat penurunan jumlah pengeluaran setiap tahun. Kesannya keberuntungan syarikat terus terjejas teruk. Syarikat juga mempunyai masalah mereka bentuk perabot keluaran yang ditiru oleh pesaing. Beliau bercadang untuk mendaftarkan reka bentuk tersebut bagi melindungi reka bentuk perabot keluaran syarikatnya yang tidak ditiru. Pihak syarikat telah bercadang untuk membuang seluruh pekerja tetap, manakala pekerja yang di bawah kontrak tidak akan disambung kontraknya. Pihak syarikat bercadang mengambil 5 pekerja sambilan untuk tujuan menjemurkan kos operasi dengan membayar gaji mengikut bilangan jam dan hari bekerja. Okey. Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan berikut. 1. Nyatakan bentuk perniagaan syarikat Razali dan rakan-rakan. Okey, saya terus jawabnya. Okey. Soalan 1, struktur organisasi berdasarkan fungsi. A. Iaitu soalan nombor 1. Itu adalah syarikat perkongsian. Ini bentuk syarikat. Nombor 2, kelebihan bentuk pemilikan perniagaan yang dijalankan oleh A1 iaitu perkongsian. Modal lebih besar, modal yang bukan 300,000. Lebih banyak modal dapat dikumpulkan oleh rakan kongsi. Ya, bila kita bergabung, banyaklah modal. Dia boleh kumpul modal lah kalau seorang-seorang, modal tak banyak. Dengan share 50, 30, 20. Kemudian perkongsian mudah ditubuhkan, bukan dia sendiri yang berhad. Masih enterprise, tidak banyak peraturan boleh dipatuhi, betul. Berkongsi kepakaran Haji Razali, pakar dan mereka perabot. Jadi kalau ramai-ramai, macam-macam idea ada, kepakaran ada. Dan gabungan tenaga dan kongsi. 3 orang yang akan kongsi, Haji Razali, Azman dan Saleh. Dan menambahkan kepakaran dan pengalaman kerja sebab bila bergabung 3-3. Itu kelebihan perniagaan perkongsian. Baik. Kemudian jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Seperti tadi, CEO kerja je apa, keuangan kerja je apa, operasi. Jadi berdasarkan fungsi. Lakaran, ni anda boleh contoh ni lah. Kita baca tu, anda kena lukiskan dalam kertas jawapan anda. Ini adalah yang dicakap tu, anda buat macam ni. Ni contohnya, CEO, urus keuangan, kemasan Haji Saleh, operasi perniagaan Azman. Okey, ini settle. Tengok dalam gambar ni. Kemudian jenis harta intelek syarikat. Oleh kerana mereka bentuk dan perabot jenis kelengkapan, maka dia buat urusan harta intelek supaya orang tak tiru. Ni kita perlu buat reka bentuk dia untuk perniagaan untuk menjaga perniagaan dari ancaman cetak rompak, barangan tiruan dan penyalahgunaan. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, ialah agensi yang terlibat untuk mendaftarkan syarikat perniagaan atau harta intelek ialah MyIPO. Apa itu MyIPO? Untuk memantau pembangunan harta intelek, menggalakkan lebih ramai orang memiliki harta intelek, memberi nasihat dalam semakan semula dan mengemas kini perundangan harta intelek. Ini MyIPO. Kemudian 2 jenis pengangguran yang terlibat dalam contohnya, sebab dia ada pengangguran tadi kan, dia buang bekerja dan sebagainya. Pengangguran bermusim. Ini semua pengangguran musim sebab musim COVID. Ini pengangguran bermusim lah. Pekerja akan bekerja jaga masa pendek dari setiap tahun. Kerana pekerja sambilan graduan diploma menganggur. Itu musim lah. Bila gerak dia ramai menganggur.
Pasal sekali keluar daripada Universiti satu Malaysia ni bulan 12, 50,000 orang. Ramai lah menganggur musim. Sebab nak dapat kerja tu lambat. Contohnya. Pekerja telah ditambahkan tempoh kontrak dengan syarikat perabot. Contohnya 5 orang pekerja mengambil 5 orang pekerja sambilan. Itu dipanggil pengangguran musim. Yang kedua ialah pengangguran kitaran. Kitaran ialah semasa musim meleset deflasi, itu dipanggil kitaran sebab isu ekonomi meleset. Kerana apa? Kerana tidak mampu bayar gaji, menyebabkan mereka terpaksa mengurangkan dan membuang pekerja. Itu adalah pengangguran kitaran. So, 2 jenis pengangguran, bermusim dan kitaran. Itu sahaja yang saya dapat jawab hari ini. Wallahualam. Semoga ada keberkatan dan kerahmatan. Rakaman ini saya akan bagikan dalam link, so anda kena tengok balik. Dan pastikan anda tengok kenyataan itu dengan lebih baik. Okey, ada siapa nak tanya? Ada. Okey, Izzat, ada nak tanya, Izzat? Tak ada, Ustaz. Okey, kalau gitu kita tutup saja. Okay. Nanti link tu saya bagi, anda boleh tengok balik bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sama.